menentukan kebarangkalian suatu peristiwa bagi taburan normal. Kalau binomial nak cari probability, contoh probability X2 kan. Senang je kan, NCR kan. NCR, P power of R, Q power of N minus R guna formula. Tapi kalau untuk taburan normal, nak cari probability tu, kebarangkalian tu, sebenarnya you kena membaca jadual. Jadual tu kita panggil dia CFA sebenarnya. Since this is the first time untuk you baca CFA. Sebab generasi sekarang dia punya kira-kira semua kalkulator. So you cari cos ke, cari sin ke, kan, tangent ke, cari square root ke, cube root ke, semua kalkulator. Kan, kalau zaman saya dulu, kita pakai buku CFA. So kita dah biasa baca. So untuk you, first time membaca CFA daripada buku. Tapi untuk sekarang dah tak ada buku. Dia akan bagi awak satu muka yang saya bagi tadi tu. Sama lah macam tu. Dia ada satu muka yang ada table tu. So table tu sebenarnya dia adalah untuk, dia khas untuk taburan normal. Okay, nak mencari probability, nak cari kebarangkalian untuk taburan normal. Tapi sebelum boleh gunakan CFA tu, okay, nak cari probability, you punya X perlu ditukar kepada Z. Dah tukar jadi Z, guna formula X tolak min persisian PY, baru you boleh guna CFA tu untuk cari probability. Faham tak? Maksudnya X asal data kita, kita punya variable semuanya X. Tetapi in order nak cari probability, you have to change X to Z first. Kena tukar, you kena standard normalkan dia. Okay? You kena standard normalkan dia. You kena PY kan dia dulu. Baru you boleh guna table. So dengan table tu lah, okay, saya akan ajar awak macam mana nak tentukan kebarangkalian satu peristiwa bagi taburan normal. So ini kan jadual yang saya telah bagi. Nama table ni jadual kebarangkalian hujung atas. Kenapa hujung atas? Ada hujung bawah ke? Tak nak tanya. Macam tak pelik ke? Kenapa lah hujung atas kan? Hujung atas. Ada hujung bawah ke? Okay. Untuk peringkat you dia bagi hujung atas saja. So saya akan ajar macam mana cara membaca hujung atas. Kenapa dia bagi benda ni? N01. Kenapa? Apa dia probability for the normal distribution N01? Sebab ini adalah, nampak tak ni? Dia simetri dekat mana? Normal. Yelah normal. Normal apa? Normal biasa ke normal PIY? Dia PIY. Dia dah standard kan? Dia dah standardizekan dia. Dia dah normal PIY. Dia dah standard normalkan dia. Okay, dia dah change to Z dah. Barulah you boleh guna benda ni. So benda-benda ni macam seram kidak kan? Okay, cerita dia macam ni. You nampak tak sebenarnya you punya bendalah graf ni perut buncit. Perasan tak perut buncit? Okay, cerita dia macam ni. Perut buncit you ni, dalam dia, dalam perut buncit you ni, nilai dia bawah-bawah ni adalah nilai probability. Okay, nilai probability. So nilai probability tu adalah sebenarnya di dalam ini. Dalam ni. Ini si perut you. Dalam ni. So dalam ni semuanya kita panggil dia nilai probability. Kebarangkalian. Okay, nilai kebarangkalian ataupun probability. Dalam tu. So luar-luar ni, sekejap luar-luar ni, ni, semua ni, yang ni. Ni. Nampak tak ada tajuk kat sini? Kat sini. Ni. Z, betul? So, nilai-nilai yang saya letak warna purple tu, itu adalah Z score. Score Z. Okay? Luar-luar tu adalah nilai score Z. Yang dalam yang saya birukan itu adalah nilai-nilai kebarangkalian. Okay. Apa maksud dia kata kebarangkalian hujung atas? Okay, sebenarnya macam ni. Cuba you macam usah sikit table tu. You nampak apa? Nampak tak kat hujung tu ada apa? Dia ada nombor-nombor. Lepas tu dekat hujung belah kanan tu dia ada minus. Dia kata tolak. Kan? Lepas tu kan cuba korang tengok value dia. Value dalam perut tu. Maksudnya value probability. Value dekat belah dalam. Apa yang boleh you kata tentang nilai-nilai dia? Macam apa nilai paling besar lah you tengok yang dalam tu. Nilai probability, nilai kebarangkalian tu. Apa yang paling besar? Cuba baca yang dalam perut tu. Yang kat dalam ni. Dalam ni. Apa yang paling besar yang you nampak? 0.5. Pandai, 0.5. Ini paling besar. Okay. Lepas tu kalau korang tengok, you go through makin ke bawah. Value dia makin apa? Value dia. Makin ke bawah ni. Mula dia kat pukul apa?
Makin Dia makin comel. kan, dia makin kecil kan? Macam 0.00 makin kecil. Kenapa macam tu? Okey, lepas tu yang saya kata Z-score tu dekat sini. Ni Z-score. Z-score tu yang ni tau, yang ni. Ni Z-score. Tepi-tepi ni semuanya Z-score. Macam nak baca tu saya bagi tahu. Okey, itu semua Z-score. Okey, sebenarnya kenapa dia adalah dipanggil kebarangkalian hujung atas sebenarnya? Okey, katalah kan saya nak awak cari kebarangkalian. Okey, sekarang kita buat soalan-soalan yang telah menukar X kepada Z. Maksudnya kita telah PY kan. Kita dah standardize kan dia. Okay, we have kita dah already convert X to Z dah PY dah ni. So, katalah saya kata probability Z besar daripada kosong. Okay, probability Z besar daripada kosong. Kita ada graf normal PY yang mana disimetri di aksi Y. Di sini adalah kosong. So kalau Z besar daripada kosong, ini nilai-nilai Z di bawah ini adalah nilai-nilai Z. Ingat tak tadi yang saya tunjuk graf taburan normal PY tu, sini semua Z kan? Dekat atas ni FZ, betul tak? Tadi FZ. So kalau saya kata Z besar daripada kosong, Z kosong saya dekat sini, Z kosong saya kat sini. So kalau saya kata probability Z besar daripada kosong, maksudnya saya nak kosong dan ke atas. Z besar daripada kosong maksudnya kosong dan ke kanan atas tu. Dia nak probability, maksudnya dia nak nilai shaded region. Nilai shaded region adalah you boleh rujuk kepada jadual hujung atas ni. Kenapa? Kerana dengan membaca kosong, okay, sebenarnya dia adalah kosong dan ke kanan atasnya. Okay? Baca kosong ni sebenarnya dia mewakili nilai graf ini. Kosong dan ke atas. Kosong dan ke kanan hujung ekornya, ke semua itu. Kenapa dia 0.5? Kenapa? Kenapa dekat table kata dia 0.5? Kerana betul lah kita punya kebarangkalian kan separuh 0.5. Betul tak? Separuh 0.5. Nampak? Sebab tu kenapa dekat sini 0.5. Untuk Z-score kosong, nilainya adalah 0.5. Okey. Kalau saya baca pula, ni maybe awak macam tak nampak sangat tak nampak sangat ke? Kalau saya baca, saya nak probability Z besar dari 0.23 contoh. Probability Z besar dari 0.3. Buat dulu sketching. Dekat mana 0.23? 0.23 terletak kanan, belah kanan daripada 0.23. Bila dia kata Z besar daripada 0.23, so dia nak nilai yang ke kanan semua. Ke kanan semua selepas 0.23. Dia nak kebarangkalian, probability. Kebarangkalian bermaksud dia nak nilai shaded region, iaitu kita just refer kepada jadual yang upper tail ni. Okay, upper tail probability table ni kat situ. So you just baca 0.23 je. Okay, you baca je 0.23. Maksudnya ambil table ni, baca 0.23. Macam mana nak baca? Ambil 0.2. Okay, dia kata 0.2. Tapi 3 betul tak? 0.2. Dia akan baca kat sini. Tapi dia kata 0.2, 3 yang ini. Nampak tak? 3 kat sini. Betul? Dia akan baca di sini. Dia bersilang di sini. So inilah value untuk 0.23. Nampak tak? 3 tu yang ni semua. Tapi sebab persilangan antara 0.2 dengan 3 adalah value 0.4090. Itulah nilai probability bagi Z besar daripada 0.23 iaitu 0.4090. Faham ke tidak anda? Faham ke? Faham. Dia macam baca, macamnya kalau saya baca 0.8 ni kan, contohlah saya baca 0.82 contoh, 0.82. 0.82. Ini nilai apa sebenarnya 0.82 ni? Ini kalau graf dia 0.82, semua tekanan 0.82. Nilai yang dia bagi yang you baca dekat jadual ni kan, 0.2061 tu, itu adalah nilai ini, shaded region ini. Okay, shaded region yang untuk 0.82 ke atas. Okay, bermaksud itu adalah nilai probability Z besar dari 0.82. Dia membaca terus di situ. Kan? Tapi kan macam
You perasan tak ada minus kat sini? Macam apa ni? Ni apa? Minus. Kan? Bila masa nak guna minus? Ni kat ujung ni. Okay? Bila masa ada minus kat ujung ni kan? So, bila contoh dia kata cari probability. Okay, saya padan yang ni. Okay, cari probability Z besar dari 1.183. Okay? Dari segi sketching dia kita tahu 1.183 tu belah kanan. So dia nak Z besar dari 1.183, maksudnya dia nak region yang ke kanan terus hujung ke sana. Jadi untuk value nilai itu ke hujung kanan ke sana sebenarnya adalah membaca terus 1.183 daripada table U tadi. Okey, jom kita baca apa value untuk 1.183. Cuba tengok 1.183. 1.1 ni kat sini 1.1 kan? Dia baca terus kat sini 1.1. 8. 8. Dekat mana sebenarnya? Dia bersilang. Bersilang dia di 0.1190. Betul bersilangan dia? Tapi belum habis lagi. Dia kata 1.183. Kita baru buat 1.18. So 3 tu ambil kat sini. 3 tu ambil kat sini. 3. So sebenarnya bila saya baca 3 kat hujung tu, dia ada digit apa? Digit apa tadi ni? Digit 6. Betul tak? Kan? 1.183 digit 6. Bermaksud dia kata kena minus 6. Value yang you dapat 0.1190 itu tolak 6, bermaksud digit terakhir itu you tolak dengan 6. Digit yang terakhir. Maksudnya kalau ada kosong kat belakang, maksudnya janganlah ambil kalkulator korang tekan 0.1190 tolak 6, salah. Sebenarnya 90 tolak 6 je. So 0.11 berapa? 90 tolak 6. Bukannya 0.1190 tolak 6. Dia jadi 0.1190 tolak 0.0006. Tapi susah. Ambil je 90 tolak 6. 90 tolak 6 adalah 84. So depan ni 11. 0.1184. Inilah dia nilai kebarangkalian untuk Z besar dari 1.183 iaitu 0.1184. So dari segi gambar, nilai shaded region itu adalah 0.1184. Boleh faham tak nak baca ni? Ini yang paling susah. You tak boleh baca yang ni, you akan ada masalah. Sebab sekarang ni, kemahiran yang you perlu tahu adalah yang basic untuk mencari nilai kebarangkalian, yang mana ini Z-score ini yang saya cakap ni Z-score kan tadi, score Z kan. Z-score-nya telah diberi. Z besar daripada apa kan, telah diberi. So Z-score tu sebenarnya nilai-nilai yang tepi ni. Kan. Jadi sekarang ni you mencari nilai kebarangkalian iaitu you membaca isi perut di dalam ini. Itu yang you buat sebenarnya. Dan apa yang you buat? Kalau you baca nilai itu sebenarnya adalah nilai itu ke kanan hujung ekornya. Itu yang you buat. Okay. Jadual ini sebenarnya adalah jadual hujung atas. Kenapa di hujung atas? Sebab membaca 0.8 maksudnya 0.8 dan ke atas. Okay. ZU 0.8 dan ke atas. Baca. 0.2119. Itu adalah 0.219. Itu adalah nilai barangkalian untuk Z besar dari 0.8. Okay. Jom kita tengok Kita tengok lagi. Sebabnya so inilah jawapan dia tadi kan. Sebabnya kita tak cukup tu, kena buat lagi. Kena buat macam-macam lagi. Okey. Dia kata property Z besar dari kosong. Tu yang saya baca tadi kan. 0.5. Terus dia dapat dah ni yang mula-mula tadi. Okey, yang kedua. Dia kata probability Z besar daripada 1.2. Dari segi teknikal dia, drawing dia, kalau besar daripada 1.2, 1.2 akan berada di belah kanan daripada kosong. Maksudnya, you akan nak cari nilai inilah shaded region ni. So adakah dia memang hujung ekor atas? Adakah dia memang hujung ekor atas? Ya kan? So you akan ambil table, you terus baca 1.2. 1.2. 1.2 tu adalah 1.2 tu sebenarnya sama dengan 1.20. Okay? 0.1151. Itulah dia nilai kebarangkalian untuk Z besar dari 1.2. Kalau awak perasan, dia sebenarnya bermula daripada Z kosong. Betul tak? Perasan tak? Dia bermula daripada Z kosong, you punya table ni. Kan? Betul tak? Z kosong kan? Dia jadi separuh. Sebab semuanya bermula dari sini tau. Dia akan mengambil nilai ke hujung sana.
Ini je yang ada dalam table U. So apa-apa nanti, kalau kita nak kira melibatkan ruang belah kiri, kita akan ada cara lain. Ada teknik dia. Okay? Yang kalau daripada nilai separuh ke kanan ni, sebenarnya kita baca direct daripada table. Okay, tengok yang ni pula. Probability Z besar dari 0.93. 0.93 berada di belah kanan juga. Okay. Dia nak nilai yang kanan ni kan? Kanan ni kan? Maksudnya baca terus table. Okay, berapa? Baca terus table. Cari 0.93. 0.9 mana 3? Ni kan? Berapa nilai dia? Kita nak baca ni. Berapa ni? 0.93. 0.1762. So value ini probability dia adalah 0.1762. Nampak? Ingat nilai dalam perut ni, ni isi perut semua ni isi perut. Isi perut ni adalah nilai kebarangkalian. Okey, yang ni pun sama. Z besar dari 2.28. Betul tak? 2.28 dekat sini. Betul tak? Dia memang hujung atas je kan? Daripada nilai itu ke hujung atasnya sama je. Dan dia kurang separuh. Memang dia main daripada kosong dan ke kanan. Separuh yang positif. Jadi kita akan baca je terus 2.28. Mana 2.28? So kita akan ambil 2.28 kan? Ni 8. Baca. Mana persilangan dia? Persilangan dia di sini. Berapa tu value dia? 0.0113. Betul? Boleh? Faham ke tidak entah korang ni? Faham ke tidak ni? Boleh? Boleh ke? Faham ya? Boleh. So kalau ni you all print lah. Sebenarnya kalau kat sekolah kita bagi kad formula. Kad formula tu ada senarai formula dan juga table ni. Tapi sebab tak sekolah lagi kan. Jadi bolehlah you all print dululah sebab nak jawab soalan normal ni. Okay, jom. Yang ni. Z kurang daripada negatif 1.08. Okay, ni lain sikit. Kalau kebarangkalian Z kurang daripada negatif 1.08. Dekat mana position negatif 1.08? Kalau dekat graf ni, kanan ke kiri? Ni kan ada nombor ni saya number line. Kiri. Yes, pandai. Kiri lah letaklah somewhere. Negatif 1.08. Mengikut kepada Z kurang, region dia nak shape belah kiri ke nak shape belah kanan daripada negatif 1.08? Z kurang dia cakap. Korang nampak saya kalau besar ke kanan, korang nampak saya ke kanan ni sebenarnya ke kiri ke apa? Ke kiri. Kanan cikgu ke kiri. Kanan saya ke kiri okay. So saya kena tukar terbalik okay. Kalau greater besar. Besar akan jadi ke kanan. Betul? Greater, besar, ke kanan. Kalau kecil kurang, ke kiri. Benda ni kecil tau. So bila kecil dia ke kiri. Kiri. Ke kiri. Jadi ke kiri dia tu maksudnya dia akan ambil je nilai 1.08 ni ke kiri semua. Shade je ke kiri semua. So inilah shaded region dia. Dia nak ini. Dia nak probability itu yang saya shadekan hujung. Yang mana you tahu, memanglah hujung-hujung ni, hujung ekor ni, ini sebenarnya nilai yang boleh kita dapatkan daripada table. Tapi masalah dia, cuba kau tengok table. Ada ke negative value kat situ? Ada ke Z-score? Ni bawah ni semua Z-score tau. Ada ke negatif? Gak ada. So what you have to do is, you kena mirror on the wall. You mirrorkan dia, okay, bermaksud, kan tadi kita kata dia symmetrical dekat y-axis kan? So, kalau negatif 1.08 tu, saya boleh convert dia kepada 1.08. Saya cari value yang positif, yang mana saya boleh mirrorkan yang you nak shaded region yang saya shade tu, dia actually is equivalent to region yang belah kanan. Setuju tak dia sama besar? Kan? Sama besar kan? As long as value dia, kalau kiri negatif 1.8, kanan 1.8. Kiri negatif, kanan positif. Value yang sama. Then you say that dua-dua ni value dia sama. Okay, nampak ni? Dia sama. Nilai yang ini hujung ekor kiri dengan hujung ekor kanan nilainya sama. Jadi instead of nak cari probability Z kurang daripada negatif 1.08, okay, dia adalah equivalent to probability Z besar dari 1.08. Okay, probability Z besar dari 1.08. Maksudnya just baca 1.08. Baca. 1.08. Cari 8. Mana 8?
Baca. Ni dia. Apa value dia? 0.1401. Itulah dia nilai probability Z kurang daripada negatif 1.08. Dia adalah equivalent to probability Z besar dari 1.08. Boleh tak? Dia mirror. Tulis sikit catatan dia mirror. Dia kena mirror. Sebab apa kena mirror? Orang sampai tahun depan, sampai 10 tahun lagi pun cari negatif memang tak jumpa. Dekat you punya table you kan, table tail you tu, you takkan jumpa Z yang negatif. Yang ada sebenarnya positif. So bila you jumpa Z yang negatif, you kena mirrorkan dia. You cari yang equivalent yang positif dia. Maksudnya kita akan mengambil value-value yang belah kanan je. Kalau you ada graph normal, sebenarnya yang ada dalam table you tu sebenarnya adalah nilai di sini. Yang kanan daripada 0 dan ke atas. Inilah nilai-nilai yang berada di dalam table you. Jadi kalau untuk untuk probability yang belah kiri, sebenarnya you kena mirrorkan dia, carikan dia yang equivalent yang belah kanan. Okay, itulah bendanya. Okay, acu. Nombor 6, probability Z kurang atau sama dengan 0.78. Kat mana nak shade benda tu? Cuba try. Kat mana nak shade? Negatif 0.2177. Value dia, value probability. Apa tadi you dapat? 0. Negatif 0.2177. Negatif? Negatif 0.177? Kita mana ada nilai probability negatif? Tak ada. 0.2177. 0.177. Tak ada negatif. Okay, cuba kita tengok Kita check dulu, tak apa. Kita cari dulu jawapan dia. Okay, kat mana position untuk Z score 0.78? Kanan ke kiri? Kiri. Z score 0.78. Apa pula Z score 0.78 belah kiri? Kanan kan Harif? Dia ke kiri? Kiri ke kanan? Kanan. 0.78 tu kanan. Tapi cuba tengok tanda dia. Kalau tanda kurang, dia macam ni. Kalau tanda kurang, kita akan shade dia belah kiri. Kalau tanda besar, kan dia tak kisahlah ada equal ke tak ada ke. As long as dia besar, kita akan shade dia belah kanan. Tu sebenarnya. Jadi sekarang ni, you mark dulu dekat mana 0.78 tu. 0.78 mestilah positif, mestilah kanan daripada kosong. Kalau yang kiri, untuk Z score yang negatif. Jadi, dia kata, dia nak probability Z kurang atau sama dengan 0.78, bermaksud dia nak nilai daripada 0.78 ke kiri. Dia nak ini. Dia nak ni semua ni yang gajah ni. Yang mana korang tengok tadi dalam table saya kata, you perasan paling besar pun, paling maksimum pun probability yang dia ada adalah 0.5 kan? Maksudnya dia hanya boleh baca setakat untuk separuh je. Dia hanya boleh baca, saya kata tadi, daripada kosong dan ke atas. Kan? Kosong dan ke atas je dia boleh baca. Itu je. Dia tak boleh kira probability yang, kalau kita nampak ni shaded region, dia dah makan separuh graf you. You tahu graf simetri tengah-tengah, separuh 0.5 probability dia, separuh lagi pun 0.5. Bacaan dalam table you hanya boleh baca 0.5 je. Jadi, apa yang you perlu buat adalah, you kena cari yang you tak nak ni. You tak nak ni. Maksudnya, you tahu probability penuh adalah 1. So, in order nak answer soalan ni, you akan buat satu tolak kebarangkalian apa yang you tak nak ni. Yang you tak nak adalah kebarangkalian Z besar dari 0.78. You tak nak yang ni kan, besar daripada 0.78 kan? Tak nak kan? Jadi, you akan buat satu tolak. So, bila satu tolak, baca probability Z besar daripada 0.78 iaitu baca 0.78. Baca 0.78. 0.2177. Yang awak cari tadi tu kan sebenarnya itu baru apa tahu? Itu baru nilai yang ni Yang unshaded. Yang tak nak. Ini yang tak nak. Yang you cari tu baru nilai cenonet tu. Sedangkan kita nak shaded region yang besar belah kiri. Jadi belum siap lagi. Sebab you tengok sebenarnya shaded region dia adalah lebih daripada separuh. So bila lebih daripada separuh, value of probability dia pun mesti lebih daripada 0.5. Okay. So berapa value satu tolak? 0.723. Okay, 0.8723. Faham ke?
Bukan yang 0.78 tu value dia 0.2177 ke? Mana? Jajak salah baca ke? Ya Allah, 2177, 1277 pula. Cucuk, 2177 Okay, 2177. Okay, so apa yang answer dia? Jajak. Tadi apa? 0. Okay, 2177. Okay, berapa tu? 0.7823. Okay, cantik. 0.7823. Yes. Nampak tak? Sesuai lah. Nilai probability 0.78 ni lebih daripada 0.5. Yang mana shaded region U pun lebih daripada separuh yang dia shade tu. Nampak tak dia punya relation dia? So ni faham tak kenapa kita buat satu tolak? Sebab dekat dalam table U ni hanya boleh baca maksimum pun 0.5 je. Kan? Maksimum 0.5 je. Maksudnya dia dapat baca separuh. Separuh je. Yang separuh negatif tu you mirror kan. Cari yang equivalent dengan positif. Okay. Cuba yang nombor 7 ni pula. Macam mana nak cari Z besar dari negatif 2.316? Kebarangkalian dia. Dekat mana nak bubuh negatif 2.316 dekat graf tu? Graf ni kena sketch dulu tau. Saya dah letak dah siap-siap kan. Sebab saya buat PowerPoint. Jadi untuk awak kena sketch dulu. Kat mana position negatif 2.316 tu? Adakah belah kanan ataupun belah kiri? Ingat ini adalah nilai Z score kan. Nilai Z score. Z score tu nilai-nilai di sini. Di bawah ni. Nampak Z ni? Kan? Nilai-nilai di sini. Okey, kat mana nak letak negatif 2.316? Belah kiri. Cantik. Bubuhlah sebarang, tak payahlah tepat sangat kan. Sebab ni adalah sketching. Okay, dia belah kiri. Letak palang. Okey, sekarang tengok pada tanda dia. Tanda ni tanda besar, betul tak? Tanda besar tadi saya kata shade kanan ke shade kiri? Tanda besar. Kanan. Pandai shade kanan. Bila shade kanan maksudnya dia nak, tertinggal negatif negatif 2.1. Okey. Maksudnya dia nak shade kanan. Semua tu kanan. Selagi yang kanan kau shade. Tengok dia makan separuh. Bila makan separuh, you tahu yang hanya boleh dapat di jadual you adalah yang comel hujung ekor ni je. Kan? Betul tak? Yang hujung ekor ni. Yang mana nilai ini sebenarnya adalah dia sebenarnya probability Z kurang daripada negatif 2.316. Tapi dia equivalent to probability Z besar dari 2.316. Okay, saya buat satu contoh. Yang kiri negatif 2.316 dia sebenarnya dia mirror dengan 2.316. Yang kiri dengan kanan dia mirror. So dia sama, value dia sama. So sebab nak baca negatif 2.316 tak ada dalam jadual. So you boleh baca 2.316. Ambil yang mirror, ambil yang positif dia. Tapi lepas you tahu yang kecil comel ni, you nak yang besar ni kan, betul tak? Apa you kena buat? You buat satu tolak. Okay, you buat satu tolak kebarangkalian Z kurang daripada negatif 2.316. Yang mana saya kata, probability Z kurang daripada negatif 2.316 boleh cari yang mirror Z besar dari 2.316. Mirror kan dia, kan? Okay, so boleh baca table. Cari 2.316. 2.316. 2.31. Okay, dah habis 2.31. Tapi ada 6. Bila ada 6, korang meneruskan perjalanan, tiba-tiba okay, sekejap 2.31 kan, 1 dah ada kat sini, cantik lah. 1, 6. Jadi 1, 6. Okay, cari 6. 6 ini. Nak tolak berapa? Tolak 2. So 0.0104 digit hujung tolak dengan 2. So apa nilai probability dia? 0.0102. Okay. So you pun buat satu tolak 0.0102. Dapatlah nilai probability-nya iaitu 0. berapa? 9898. Yes. Maksudnya memang betul lah. Dia makan separuh, maksudnya kalau ikut logik dia, maksudnya dia kecil je lah kan sebenarnya hujung kan. Kecil je, sikit je. Dia nak yang kanan tu semua tu. Sebab tu lah value dia menghampiri 1, 0.9898. So dapat tak dia, kalau region tu dia shade lebih separuh, maksudnya probability pun akan lebih 0.5. Okay, saya tunjuk yang ini sikit. Nanti yang lain you try saya dah bagi kan yang dia punya apa ni. Nanti you try jawab lah. Esok kita bincang. Okay. Cuba tengok ni.
saya nak Z daripada apa gaya dia ni? 1 hingga 3. Z besar dari 1, kurang daripada 3. Kat mana gambar shaded region dia? 1 dekat mana, 3 dekat mana? Tunjuk. Mana 1, mana 3? Belah kanan. Belah kanan, okey. Belah kanan tu, okey, katalah saya bubuh sini. Ni siapa? 1 ke 3? 1. 1, pandai. Ni 1. Lepas tu saya bubuh lagi satu palang. Itu tu tempat siapa? 3. Pandai. Kenapa? Okey, kawan-kawan nak tanya tak? Kenapa 1 berada belah kiri, yang 3 belah kanan? Satu lagi kecil. Pandai Akil. 1 lebih kecil, mestilah yang kecil duduk kiri. Betul? Siapa yang besar, dia duduk kanan. Jadi dekat mana shaded region? Sebab kita tahu shaded region untuk graf normal, dia mewakili nilai kebarangkalian, nilai probability. So kalau kita kata probability, Z besar dari 1, kurang daripada 3, sebenarnya dia nak shaded region dari 1 hingga 3. Inilah benda yang dia nak. Masalah dia kan, macam mana nak cari? Cuba fikir. Kalau korang baca 1, korang akan dapat 1 dan ke hujung kan? Betul tak? Kalau baca 1, you dapat, ni 1 lah katakan. You dapat ni. Ting, 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 ting. Kalau you baca 3 pula, memang you baca 3, you dapat 3. Ni 3, katalah ni 3. You akan dapat ting, 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 ting. Nampak tak? Semua penuh sampai hujung. Masalahnya, macam mana nak cari yang tengah-tengah? Dari 1 hingga 3 je. Kebarangkalian 1 tolak kebarangkalian 3. Pandai Anas. Kebarangkalian yang 1 tu, Z besar daripada 1, tolak dengan kebarangkalian Z besar daripada 3. Kenapa? Sebab macam ni. Saya tulis dulu saya akan buat kebarangkalian Z besar daripada 1 tolak kebarangkalian Z besar daripada 3. Kenapa macam tu? Kerana kalau saya baca Z besar daripada 1, iaitu saya baca 1, saya akan mendapat 1 dan kecil semua. Saya dapat 1 semua ke hujung tu. Kalau saya baca 3 pula, saya ambil colour lain. Saya akan dapat 3 ke hujung belakang tu. Nampak tak? Jadi untuk mendapatkan tengah-tengah tu, nampak tak yang belakang tu dah jadi oren? Kan? Dah jadi oren dah sebab saya dah combine colour. Kuning dengan pink, dia jadi orange sikit. Jadi sebenarnya nak dapat yang tengah-tengah tu je yang saya shadekan biru. Sebenarnya 1 yang hujung penuh, tolak yang 3 hujung yang penuh. So dapatlah tengah-tengah tu. So sila baca daripada table, baca 1. Baca 1. 1 mana 1? You terus dapat apa? 0.1587. Betul? 0.1587. Okey, tolak dengan kebarangkalian Z besar daripada 3. 3 tak ada lah. Tapi yang saya bagi awak ada 3 kan? Yang saya screenshot ni tak ada. Yang 3 tu kat sini. Baca sat sini sekejap. Ini paling habis 3. Ni 3 yang kat sini. Ni baca. 0.01 0.00135. Betul? 0.157 35. 735. Macam tak apalah kita salin banyak-banyak ni pun 15735 ni pun tak apalah. Ambil je lah semua. Tak apa, tak ada masalah. Ada yang macam tak faham kenapa kena macam ni? Boleh tak? Boleh digest tak? Sebab dia banyak lagi soalan lain. Soalan lain yang pening. Dia lagi macam ya benda ni kan. Last sebelum kita ni dismiss. Yang ni pula macam mana? Dua-dua negatif. Saya bagi tips je. Kita tahu negatif 2.5 lebih kiri daripada negatif 1.3. Betul tak? Kedudukan dari segi number line itu sendiri. Betul tak? Jadi soalan dia nak shaded region yang ini. So dia nak probability Z besar dari negatif 2.5, kecil daripada negatif 1.3. Dia nak itu. Masalah dia, dua-dua ni nilai negatif. Mana ada dalam table? Jadinya apa yang you boleh buat adalah you mirrorkan dia. So mirrorkan negatif 1.3, dia akan jadi 1.3. Betul? You mirrorkan negatif 2.5, dia akan jadi 2.5. Gitu. So inilah dia region yang telah kita mirror. Region yang telah kita mirror. So apa nak buat? Nak cari kebarangkalian tu? Apa yang kita boleh buat? Apa tolak apa? 1.3 tolak dengan 2.5. Pandai. Kebarangkalian Z besar daripada 1.3. Tulis sikit tau sebab ini markah tau. Menulis apa tolak apa tu markah. Probability Z besar daripada 1.3
tolak probability Z besar daripada 2.5. Ini markah. Acu cari apa value 1.3. Berapa? 1.3. Ni kan 0.0968. Okay, baca pula 2.5. Betul tak? Z besar daripada 2.5 ni sebenarnya baca 2.5 je. Okay, baca 2.5. 2.5 ini je. Okay, 0.00621. 0.00956. 009056. 56 itu. 56 ke 59? 9. Ya, 59. 59. 59. Okey, nice. Tu je. So boleh cubalah nombor 10. Yang 10 ni dia satu negatif, satu positif. Tapi nak senang nampak, kita sketch dulu graf kita. Barulah kita tahu apa nak buat seterusnya. Adakah perlu satu tolak. Lepas tu yang ni nombor 11 ni saya bagi dua-dua positif. Tapi kosong lah, daripada kosong sampai 1.978. Okey, yang ini modulus. Sekejap, tak apa. Modulus ni sebenarnya ada dalam textbook tu. You all boleh nak baca dulu ataupun okay. So ini esok lah saya cerita. Lepas tu okay, maksudnya you cuba sampai 11 ni. Homework dia. Ni nanti saya bagi. Dah siap-siap dah. Ini maksudnya homework ni belum lagi lah kan, sebab modulus tu belum lagi. Ini untuk esok. Homework untuk esok. Esok sebenarnya ini diberi disuruh cari kebarangkalian kan. Sekarang esok dia kata kebarangkalian contoh Z besar daripada satu tu, Z score tu dia adalah 0.21. Dia bagi contohlah 2134 contoh. Apakah Z score? Dia bagi kebarangkalian cari Z score. Yang you buat hari ni diberi Z score dah ada cantik kan. You cari kebarangkalian. Maksudnya you baca Z score, cari kebarangkalian dalam. Besok diberi kebarangkalian, maksudnya you kena gali dalam ni siapa owner Z score luar. Itu yang paling susah di dunia untuk tajuk taburan normal. Alright. Thank you very much. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Teacher. Selesai.